Tapi untuk langkah berjaga-jaga, saya buat rumah ni tinggi 2 kaki tinggi. Dan tinggi dari lantai dalam rumah ke siling rumah adalah 12 kaki. Kos pembinaan rumah ini adalah keseluruhannya adalah RM180,000, di mana upah pembinaan RM60,000 dan kos barang-barangnya, di mana barang-barangnya semua saya beli sendiri, adalah RM120,000. Jadi RM120,000 barang-barang, RM60,000 upah. Kalau anda nak tahu dengan lebih terperinci tentang barang-barang yang saya beli, kuantiti dan harga setiap barang itu, bolehlah masuk ke akaun Facebook saya, Kamarul Effendi Arifin. Maka bermulalah projek pembinaan rumah. Gegar besi 1 tan, Y12 BS dan RQ. Y12 BS British Standard, RQ. Kayu bakau 5 inci sebanyak 280 batang. Hari ini 8 Mac 2022. Kerja pembinaan rumah telah dimulai. Nak bengkokkan batang besi lah. Ini ni kat atas. Yang pucu ni kat atas Jadi aku tarik Betul Cukup Lagi. Okey. Lagi sikit. Okey. Oh, dia lebih sikit yang tu lah. Okey. Sini sampai sini 1000. Okey. Ini ilmu matematik Pythagoras. Kenalkan 3, 4, 5, 1000, 60, 80. Maknanya 3, 4, 5. Barulah dapat sudut 90 darjah tepat. Ini adalah lebar bilik air 8 kaki. Kita tandakan di situ dan kita pakukan. Untuk besi footing 2 kaki 8 inci panjang dia. Lebar kiri, lebar kanan. Untuk besi stam 6 inci dan 6 inci. Jarak antara ini 7,5 inci. Untuk beam bawah, terpulanglah saya nak buat 2 kaki, so dia punya lebar 1 kaki 7 inci. Lebar ini pula 3 inci. Antara besi R 6 inci. Tiang rumah 6 inci. Lebar dia 3 inci. Jarak antara besi R 7,5 inci. Ini tempat bengkokkan besi R. Macam ni. Ini mula-mula masuk macam ni. Silangkan dari atas. Betul ke ni? Betul Mengorek untuk membuat kolong tandas.
ditekan ke dalam sedikit. Sampai di situ saja, biarkan dia timbul sedikit. Proses memasukkan piling, paya bakau, kayu bakau 5 inci. Di bahagian tepi rumah ni, jumlah batang kayu bakau tu hendaklah lebih berbanding dengan piling yang dalam rumah. Sebab tepi rumah dia perlu lebih kuat berbanding di tengah-tengah rumah. Oleh kerana di sini tanah gambut, maka lubang di tepi rumah ni kita letakkan lebih kurang 13 atau 15 batang. Asalnya tanah gambut, lepas tu kita tambak tanah merah. Selepas setahun setengah baru kita start projek. So tebal tanah merah tu 1 kaki 4 inci. Masa mula-mula dulu kita dah tarik benang kan. Lepas tu kita panggil backhoe untuk gali lubang ni. So masa backhoe datang gali lubang ni, kita tanggalkan balik benang tu. Sebelum tanggalkan benang tu, kita dah tandakan lah tempat silang benang tu. Itulah tiang, kita tandakan guna spray merah, guna penanda ke. Jadi baru kita tanggalkan benang tu. Backhoe korek yang bahagian lubang tu. Bila dah siap korek, backhoe balik, kita pasang balik kayu-kayu tepi ni dan kita tarik balik benang tu. Bila kita tarik benang tu, kita dapatlah tarik lurus, kita dapat tentukan tiang-tiang ni lurus lah. Untuk concrete footing ni, nisbah bahagiannya adalah 1 bahagian simen, 2 bahagian pasir kasar dan 3 bahagian batu kerikil 3-4. Sekarang dalam proses buat footing. Jadi lubang footing ni nak kena di konkrit, tapi kerana hujan, air penuh dalam lubang footing, jadi kita kena keluarkan air dulu dari menggunakan water pump. Bila air dah keluar, dah kering, kita letakkan batu bata supaya menjadi kaki kepada besi footing ni. Kemudian letak besi footing dan ikatkan sekali dengan besi stam. Okey. Besi stam ni hendaklah berada di tengah-tengah benang penanda ni. Kemudian kita akan taburkan pasir di dasar tu. Tak tebal sangatlah, sekadar untuk menutup tanah tu. Kemudian barulah kita tuangkan simen setinggi sampai situlah, sampai menutup besi footing tu. Setengah orang dia buat kotak papan untuk kawasan menuang konkrit tu. Tapi oleh kerana lubang ni tidak runtuh dan juga dia punya saiz lubang ni ngam-ngam saja untuk besi footing ni, jadi kita tak perlu buat kotak papan tu lah. Kita perlu buat kayu atau besi penahan ni untuk tahan besi stam ni. Kita tahan besi stam ni sebab bila kita tuang simen tu akan bergegar kan. Jadi kita tak nak besi stam ni lari-lari. Bagi setiap satu lubang footing ni, kita hanya perlukan simen sebanyak 1 mesin pembancuh simen tu. Kalau mesin pembancuh simen tu rosak, bersamaan dengan 6 kereta sorong lah. Ini yang dah keras.
Jika dua tiang rumah tu berdekatan, kita gali satu lubang sekaligus terus. Besi stam ni kita akan ikat batu lah. Nak guna papan pun boleh, nak guna batu bata pun boleh. Terpulang kita. Kaki yang dalam. Yang nak dikonkretkan yang ini tiang stam ni. Sekaki. Yang bahagian dalam tu lah. Nah, kita yang ambil sekakinya ini. Kalau batu ini terlebih tak ada masalah. Yang penting yang apa kalau ikut kaplan ni kan sekaki kan. Yang penting kan. Kita batu macam ni. Lebar tiang footing ni 1 kaki lah. Pasal kita pakai batu dah dia nampak lebar. Ini adalah tiang stam yang telah diikat batu. Setelah kita dah siap ikat batu, kita timbus kembali lubang footing ni dengan tanah. Ini adalah besi stam. Ni besi beam. Mestilah dibuat bersilang macam ni ya. Ini penanda ni macam pensel ya? Oh. Jadi kita boleh macam pensel kan. Boleh tandakan lurus. Jadi senang nak potong nanti. Dah ada tanda dah. Dah nampak jelas dia punya tanda tu. Itu kan. Tanda tempat potong. Kena guna kayu kocai 2x1 yang lembut untuk buat papan beam ni. Kalau untuk menahan berdiri tegak papan beam ni guna kayu kocai 1-2 yang keras. Ini adalah papan beam. Panjangnya 8 kaki. Lebar 2 kaki. Lepas tu antara ada 4 section. Antara section ni 2 kaki setengah inci. Setelah footing dan stam siap, kita buat beam bawah di mana paras tanah beam tu kita letakkan pasir supaya rata. Kemudian kita tarik benang dan kita ikat batu. Ikat batu ni untuk beam bahagian dalam lah. Dan papan ni untuk beam bahagian luar. Jadi kita simen lah. Letakkan besi beam di tengah-tengah ni. Dan kita masukkan konkrit. Okay. Jadi bila dah siap konkrit beam ni, papan ni akan dibuka. Tapi batu bata ni akan kekal di dalam tapak rumah ni. Biasa dulu orang guna dalam pun guna papan, tapi sekarang kebanyakan orang dalam ni tak guna papan sebab papan lagi mahal daripada batu bata. Sedangkan batu bata ni akan kekal sebagai binaan rumah ni. Lantai rumah ni setinggi 2 kaki. Jadi setelah beam siap, kita masukkan tai simen atau tanah merah ke, tapi saya pilih untuk masukkan tai simen ke dalam lubang di dalam ni. Kemudian kita sediakanlah laluan air jamban dan juga air singki.
taik simen yang telah diisi ke dalam ruang ni akan dipadatkan menggunakan mesin compactor. Setelah itu kita letakkan plastik ni, kemudian diletakkan bata-bata ni untuk menjadi tongkat kepada besi BRC. Besi BRC ni akan diikatkan ke besi beam. Setelah itu barulah dituangkan simen. Simen dari lori simen siput dulu lah. Simen ready made digunakan untuk menyimen lantai. Simen ready made kerja lebih cepat dan ia membentuk satu lantai yang kukuh. Simen ready made yang digunakan untuk lantai adalah grade 25. Bahagian bilik air kita tak perlu lantai simen dulu sebab bahagian bilik air simennya, lantainya dia tidak rata untuk mengalirkan air ke lubang. Ini papan tiang yang baru dibuka setelah tiangnya telah siap. Mestilah dikeluarkan besi-besi ni untuk menyambung dengan batu-bata. Ini tiang, acuan tiang, di mana siling nanti tingginya 11 kaki. Setelah dimasukkan konkrit, maka dah keras, kita buka lah acuan tiang ni. Ini paras lantai. Sebelum kita pasang bata yang pertama, kita akan letak dulu getah ni. Getah ni tujuannya supaya air dari bawah tanah, kalau dia naik, dia tersekat di sinilah, dia tak terus naik ke atas dinding. Sebab kalau dia naik ke atas dinding, nanti dinding jadi berair lah. Sekarang kita akan pasang dinding bata merah, yang mana kita tak nak plaster bahagian luar ni. Jadi dinding ni bila tak diplaster haruslah dipasang dengan cantik. Makanya kalau simen yang macam ni tak berapa cantik, maka kita akan cantikkan guna besi ni lah, supaya dia rata saja. Rata, cantik. Ini proses meratakan simen supaya kemas. Benang haruslah ditarik supaya bata ini lurus. Okey. Ini adalah jaring besi. Kita akan letak jaring besi di antara batu-bata ini. Setiap 5 atau 6 baris batu-bata itu terpulang kepada kita lah. Tujuannya untuk mengikat batu-bata ni supaya lebih kukuh dan dinding tidak mudah retak. Di tepi sini pun kita boleh letak jaring besi ni. Batu-bata merah ni adalah bata merah yang paling murah, 40 sen sebiji tahun 2022 bulan 4.
Tapi saya pilih yang betul-betul merah, bukan yang kuning atau kuning cair. Memang susah nak dapat yang betul-betul merah macam ni, yang tidak ada. Kalau kuning tu dia macam ada garis-garis, berbelak-belak, bertumpuk-tumpuk, saya tak suka. Jadi warna bata merah ni bergantung kepada tanah yang digunakan, yang dibakar. Susah nak dapat warna yang cantik macam ni. Kita kena sentiasa survey lah di kedai-kedai hardware. Perhatikan perbezaan di mana bahagian dalam rumah ini akan diplaster dengan simen konkrit. Jadi simen-simen di antara bata ni tidak perlu cantik sangat, tak perlu cantik pun, berbanding yang di bahagian luar. Okey, ini di bahagian luar kita tak akan plaster dengan konkrit simen. Jadi simen-simen di antara bata ni mestilah cantik ya, kemas. Ini adalah besi tiang. Besi tiang ni hendaklah diikat bersama dengan besi stam yang berada di dalam footing. Kemudian nanti besi tiang ni akan diikat bersama dengan besi beam di atas. Tiang bahagian bucu saya pilih untuk kelihatan di luar. Tapi tiang di tengah-tengah sini, dinding tengah sini, saya masukkan ke dalam. Dia sebaris dengan dinding di sana. Makanya dia berdiri di atas beam dinding ke sana. Tujuan saya letak tiang ke dalam supaya di luar sini tidak nampak tiang, terus nampak batu bata. Hanya di bucu saja yang nampak tiang. Ini cara pintu dipasang. Bawah yang disimen supaya yang ini diikat, dan timbang air supaya lurus. Kemudian ditongkatkan dengan kayu. Ini laluan pejalan kaki, dan dinding ni dibina dengan ada penahan kayu ni. Penahan kayu ni dibina, diletakkan sebelum letakkan ikat batu ni lah. Setelah penahan kayu ni dibuka, kita boleh nampak simen yang tahan bata di atas ni ada besi-besi ya untuk mengikatnya. Besi-besi ditarik sini. Sebelum pasang tingkap di sini, kita kena tarik benang lah untuk memastikan kedudukan yang tepat tingkap tersebut. Untuk tingkap ni saya ambil tingkap yang dah ready made, siap dengan grill Jadi tingkap aluminium ni dia ada dia punya frame aluminium bersambung dengan grill besi. Jadi lebih murah sebenarnya dan kerja pun cepat. Seterusnya kita akan buat beam atas. Kita akan buat beam atas. Setelah dah siap beam atas, kita bolehlah mula plaster dinding. Untuk plaster dinding ni, simen 1 bahagian, pasir halus 3 bahagian. Untuk plaster yang halus ni, simen kena campur dengan kapur.
Proses pemasangan rangka bumbung menggunakan besi C-channel. Saya menggunakan atap gajah. Kalau ikut spesifikasi atap gajah, jarak antara C-channel 1 meter, jarak antara batten 1 meter. Tapi untuk keselamatan saya rapatkan lagi, di mana jarak antara C-channel 30 inci, jarak antara batten 20 inci. Menurut spesifikasi atap gajah, kecondongan minimum adalah 15 darjah. Jadi saya buat minimum lah ni, 15 darjah saja. Cara saya kira sudut kecondongan menggunakan kalkulator di Google. Type saja angle calculator. Pemasangan fascia board. Pemotongan atap gajah. Atas sekali tak potong, yang nombor 2 potong, nombor 3 potong, yang bawah sekali tak potong. Pemasangan atap gajah. Singgah aku pun goreng dia singgah aku sing iku mau. Gini kan. Bangladesh ini di Bangladesh. Ngecek. Setengah senti lagi ya, tambahin lagi setengah senti, berarti kurang setengah senti lah. Permulaan yang atap bahagian bawah sekali perlu dipaku. Tapi yang seterusnya menggunakan klip. Kalau seterusnya menggunakan paku, dia akan bocor di bahagian lubang paku itu. Pemotongan bucu bagi membuatkan atap itu rapat. Kalau tak rapat, air akan masuk. Atap di atas akan menutup atap di bawah kira-kira 1 jengkal. Jadi ini mengelakkan air hujan ditiup angin ke dalam. Dan juga aluminium woven foil ni supaya mengelakkan air hujan menitis ke plaster ceiling, dan juga supaya lebih sejuk rumah. Pemasangan siling luar menggunakan kayu 1-2, siling untuk luar dan juga kayu pelipit yang kecil itu. Papan manis double layer. Papan manis juga dikenali sebagai fascia board. Jika dapat dilihat di sini, lubang-lubang di antara atap itu ditutup dengan eave filler bagi mengelakkan haiwan masuk ke dalam ruang bumbung. Ini dia Versa Flash untuk mengelakkan air hujan masuk ke celah-celah antara atap dan dinding.
Versa flash ni dia melekat, kemudian kita skrukan dengan plate besi ni, plate aluminium. Jadi air tak boleh masuk lah ke dalam. Pemasangan pipe sebelum dinding dipasang jubin tiles. Pipe-pipe yang telah dipasang di dalam bilik air ni perlulah diuji sama ada bocor atau tak dengan air lah. Air dari air pipe tu kita masukkan ke dalam sumber pipe di dalam bilik air tu lah. Tengok ada bocor atau tak sebelum kita pasang tiles. Pemasangan tiles. Ini simen gam ke apa? Semen biasa campur semen gam. Okey, hari ini ada kisah mendebarkan berkenaan nak gerudi dinding bilik air ni untuk pasang kabinet. Jadi ini pipe air. Seingat aku ada pipe kat sini tau. Jadi aku tandakan pipe kat sini. Jadi gerudi kat bawahnya lah untuk pasang skru kabinet sinki tu. Tapi tak sure tau, betul ke tak ada pipe kat sini, pipe ni kat sini ke. Jadi gerudi slow. Tengok lubang, rupa-rupanya memang betul ada pipe kat situ. Sikit lagi nak kena tau. Nasib baiklah. Jadi kita anjakkan ke atas. Selamat. Kalau tak nak kena pecah balik ni, pasang balik. Ayo. Simen gam. Pemasangan kornis tingkap. Ini dinding bata merah. Mula-mula tadi dia banyak simen. Jadi kita grind supaya buang dia punya simen. Gunakan flap disc ni nombor 40. Kemudian barulah kita varnish, di mana ini lapisan yang pertama. Setelah kering kita varnish lagi lapisan yang kedua. Ini tiang beam. Kita nak tutup tiang beam ni, tak nak macam ni. Jadi kita tutup dengan bata kosmetik. Bata yang tipu lah. Ni dia bata kosmetik. Untuk cat minyak 5 liter, kena campur sedikit turpentine sebanyak ini. Kalau thinner lagi kurang daripada tu. Tapi kalau cat air tak payah campur apa-apa.
Pemasangan Swiss, plug, lampu dan kipas. Okey, ceiling ni, di atas ceiling ni kita kena letak gam di mana serat fiber diletakkan gam dan di tempat besi ni dengan plaster ceiling ni diletakkan gam. Pemasangan lantai Robina. Robina ni dia bukan SPC tapi adalah habuk kayu yang dimampatkan. Robina ni adalah habuk kayu yang dimampatkan. Ini bukan SPC. Tapi dia lebih murah dalam RM500 untuk luas kawasan ini. Pemasangan wayar dari TNB. Pemasangan pintu.